بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. باب التيمم. فصل. أسباب التيمم ثلاثة: فقد الماء والمرض. Kalau kita masuk pada hari ini al-marad. والمرض المعنى أن الثانية من أسباب التيمم المرض الحاصل أو المتوقع. فيتيمم المحدث والجنب إذا خاف من استعمال الماء على نفس أو منفعة عضو أو طول مدة مرض أو زيادته أو حدوث شيء فاحش كتغير لون من سواد إلى بياض مثلا وعكسه أو نحول. Apa maksud nuhul? Ay riqqatin ma'a rutubatin أو استحشاف أي رقة مع يبوسة أو صغرة تبقى أو لحمة تزيد. Jadi marad, makna dengan marad dalam asbab yang kedua bagi tayamum, dibenarkan tayamum kalau ada padanya sakit. Ini asbab-asbab yang dibenarkan tayamum. Yang pertama fakhrul ma. Kita dah tengok dia punya perbahasan dia. Kemudian sekarang ni asbab yang kedua bagi tayamum adalah marad. Baik, marad yang macam mana? Maradul hasil awil mutawaqqa. Jadi marad yang berlaku, yang dah jadi, ataupun yang mutawaqqa, yang akan berlaku setelah. Kesakitan ataupun sakit yang takdirnya akan berlaku kalau kata tidak digunakan dengan tayamum, kalau guna air dia akan berlaku. Itu marad yang tersebut. Jadi bukan marad tu maksudnya mesti berlaku marad tersebut baru boleh tayamum. Tapi kalau marad tu bagi tahu kata kalau guna air akan jadi macam ni, kata kalau sakat bagi tahu itu tak boleh. Tak, mutawaqqah pun termasuk sekali. Fa yatayammamul muhdithu wal junub. Jadi orang yang muhdith dengan yang junub idza qafa min isti'malil ma' ala nafsin. Kalau dia bimbang, qafa yakni kedua-dua mereka sama ada muhdith ataupun junub pada menggunakan air pada diri mereka, bimbang pada diri, atau manfaati udwin, ataupun bimbang pada akan hilangnya manfaat pada anggota tubuh sebabkan guna air, atau tula muddati maradin, ataupun akan makin panjang sakit tersebut tempohnya, atau ziyadatahu, ataupun bertambah sakitnya, atau hudutsa syai'in fahishin, ataupun akan adanya parut yang buruk, ataupun berlaku sesuatu yang buruk pada tubuh pada waktu itu, kata ghayyuri launin min sawadin ila bayadin, itu seperti berubah daripada warna hitam kepada warna putih, contoh. Apa? Wa aksi, ataupun daripada warna putih kepada warna hitam, parut itu. Au nuhulin. Nuhul maksudnya riqqah ma'a rutubah. Riqqah maksudnya dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi mengering, macam mengecil, dan kemudian dia akan jadi ma'arutubah, dan ada padanya kelembapan. Au istihsyas, ini dia punya ada nama-nama lagi. Riqqah ma'ayubusah, dah jadi kering, lepas tu dia kering pula, kering dan kemudian dia jadi macam mengecut dan kemudian kering, jadi mengecut tapi dia basah. Au sughratin tabqa, ataupun jadi berlubang. Au lahmatin tazid, ataupun akan ada jadi pertambahan daging. Itu semua mutawaqqa, maksudnya kemungkinan akan berlaku. Tamam. Itu maksud bagi marad al-hasil ataupun maradul mutawaqqa. Tamam. Jadi kalau ikut Syekh macam Syekh Amjad sebut ni, dia kata husul syai' ataupun aib fahish fi udwin zahir, pada udhu zahir kata beliau, wa huwa ma yabdu 'inda al-mihnah ay al-khidmah. Maksudnya itu yang mana di zahir, yabdu 'inda al-mihnah, waktu kita nak buat kerja, anggota tu akan zahir waktu ketika kita buat kerja. Wa dhalika ar-ra'su, contohnya ra's, kepala, al-unuq, al-yadan ila al-udwain,
a'budain sampai a'budain, warijlan ila rukbatain, nampak tak? Dan juga kaki sampai ke rukbatain. Jadi ini maksudnya udun yang zahir. Ini ada lagi qaid dia, udu zahir, bukan semua udu. Contohnya kalau kata di paha orang tak nampak, kan? Paha orang tak nampak. Baik. Tapi kalau anggota yang nampak ketika mana aib tadi zahir, pada udu yang zahir. Udu zahir mana? Kepala, tengkuk, tangan sampai ke abud, sampai ke sini. Kemudian kaki sampai ke rukbatain, sampai ke lutut lah. Yang tu, dan tangan, dua kaki, dua tangan sampai ke lutut, sampai ke sini. Itu yang kata beliau, yang kalau berlaku husul syain tadi fahish, maka waktu tersebut dibenarkan menggunakan tayammum. Soalnya dalam perkataan beliau ni, kalau lain daripada tersebut, maka tak boleh lagi guna air kalau bukan anggota yang zahir. Lakin ishtaratu fi hudusil madhkur. Ini ada sebut dah bawah. Ada sebut dah sebut. Baca tu dah ni pun. Tapi disyaratkan hudus al-madhkur tadi ni an yakuna fi 'udwin yabdu ghaliban 'inda al-mihnah, ay al-khidmah kal wajhi wal yadayn, aw ma la yu'addu kashfuhu hatkan lil muru'ati. Faham? Jadi disyaratkan fi hudusil madhkur. Kalau kata tadi berlaku, jadi maksudnya macam syain fahish tersebut ataupun aib yang fahish yang berlaku pada anggota tadi, berlaku pada anggota yang yabdu ghaliban indal mihnah. Yabdu man yadhhar ghaliban, maksudnya yang zahir ghalibnya ketika mana kita melakukan tugas, seperti muka kita, dua tangan kita, atau ma la yu'addu kashfuhu hatkan lil muru'ah. Contoh tangan dia orang kulit gelap sikit, dan dia ada berlaku suatu hingga menyebabkan dia kena, kalau kata guna air di tangan dia yang kena hadas tersebut, yang berlaku kemalangan tadi ni, kalau kena air menyebabkan tangan dia yang warna gelap tadi akan bertukar jadi putih, sebelah putih sebelah hitam. Yang tahu ni cacat ni, maka benda tersebut dibenarkan dia untuk tayammum ketika mana dalam keadaan tersebut, ketika waktu takut lagi berlaku parutnya. Ataupun tangan dia putih, dia orang putih, nah, tengok-tengok kena suatu kemalangan atau sakit tersebut, kalau kena air tangan dia akan tukar jadi hitam. Jadi hitam, tangan sebelah hitam dan putih. Jadi itu pun dibenarkan juga untuk dia bertayammum. Tapi kalau kawasan yang kalau terbuka tidak, kalau kata kawasan tadi tidak terbuka, untuk kawasan dalam badan dan sebagainya, ni dalam bahagian badan, kat perut dan sebagainya, ni tak ditunjuk pada orang. Kalau kata kena air menyebabkan berlaku perubahan warna pada waktu tersebut, maka itu tidak dikira pada waktu. Dia mesti kena guna air juga kalau kata boleh. Kecuali akan jadi masalah lain. Ya, tengok pada pandangan doktor pada waktu tersebut. Ini dalam masalah tayammum ni, untuk guna tayammum. Aw ma la yu'addu kashfuhu hatkan lil muru'ah. Wa ya'tamidu fi jami'i dhalika 'ala at-tajribati wa khabari al-'adli. Jadi semua ni iktimat dengan apa? Dengan tajribah ataupun khabari al-'adli. Fa in tafaya wa tawahhama hudus syai'in jaza at-tayammum ma'a al-i'adati 'inda Ibn Hajar wa i'tamada ar-Ramli wujub isti'mal al-ma'. Jadi i'timad ni di semua dengan perkara tadi, tul muddati marad, ziyadatil maradil marad tadi ni, kan? Hudus syai'in fahish, semua benda tadi berlaku, itu i'timad dengan apa? Dengan tajribah ataupun khabar al-'adl. Khabar seorang yang adil. Cukup. Doktor lah, doktor bagi tahu. Doktor Muslim, dan dia bagi tahu kata kalau ikut tajribahnya dalam bidang kedoktoran akan jadi macam sekian-sekian. Maka pada waktu tersebut boleh untuk dia bertayammum dan tidak perlu yang ada. Tapi kalau kata tawahhum hudus syai'in, dia waham saja akan berlakunya perkara tersebut, jazat tayammum. Harus di sisi Imam Ibn Hajar kata boleh tayammum ma'al i'adah, tapi kena i'adah balik solat. Wa'tamada ar-Ramli wujub isti'mal al-ma'. Imam Ramli kata la, wajib guna air pada tersebut. Kenapa? Karena dia cuma waham sahaja.
Apa? Wa idza qafa min isti'malihi fi ba'd al-badan ghasala as-sahih. Kalau dia bimbang, kedua-dua mereka. Apa kedua-dua siapa ni? Muhdits dengan junub. Bimbang. Min isti'malihi fi ba'd al-badan. Ini isti'mal al-ma' pada sebahagian badan, ghasala as-sahiha. Maka kedua-dua mereka kena basuh yang bahagian yang sihat. Wa tayammama al-muhdithu 'anil 'alil waqta ghasli. Dan juga orang yang muhdits, dia kena bertayamum untuk menggantikan tempat yang sakit tersebut. Wal junubu mata syaa. Jadi waqta ghasli. Jadi muhdits waktu ketika basuh tu. Orang yang muhdits kena bertayamum untuk anggota tersebut. Faham? Ketika orang panggil apa? Allahumma salli ala Muhammad, ketika dalam keadaan mengangkat hadas tersebut. Beza dengan junub. Al-muhdits, tayammam al-muhdits 'inda 'anil 'alil waqta ghasli. Wal junubu mata syaa. Tapi orang yang berjunub mata syaa. Selepas mandi pun boleh, sebelum mandi pun boleh. Untuk dia tayamum dulu dengan anggota tersebut, kemudian baru dia Allahumma salli ala Muhammad, dia mandi. Yang kena pada kawasan yang sahih, yang sihat. Tamam. Wa idza kana 'ala al-'alil satirun min jabiratin wa ghayriha wajib naz'uhu fi thalath suwar. Tapi kalau kata orang yang ada sakit tersebut, alil, dia ma'lish. Ini alil ni, wa tayammama al-muhdithu 'anil 'alil waqta ghaslihi. Di waktu ketika muhdits, orang tu kena sakit pada badan dia, maka dia kena tayammum pada waktu ketika mana sedang membersihkan, ataupun ketika ketika membersihkan tersebut. Kita macam ada jurh, aksiden dan sebagainya pada anggota tersebut, maka kena tayamum pada waktu tersebut. Beza dengan junub mata syaa. Sekarang tu pun tak ada masalah. Di sini sebut wa idza kana 'ala al-'alil satirun min jabiratin wa ghayriha wajib naz'uhu fi thalath suwar. Kalau seorang yang 'ala al-'alil satir, ke atas seorang yang kena sakit ataupun luka dan sebagainya, dan ada padanya satir min jabirah, yang ditutup dengan jabirah ataupun dengan balutan dan selainnya, maka wajib dicabut naz'uhu, yani naz'u satir tersebut fi thalath suwar, tiga gambaran. Tiga gambaran ni wajib dibuang satir tadi. Apa dia? Al-ula an yumkina ghaslu mawdi'il 'illati bil ma'. Kalau dia mampu untuk membasuh mawdi' al-'illah bil ma', jadi tempat illah, tempat sakit tadi dengan air. Kalau mampu, maka dia wajib naz' satir. Faham? Al-thaniyatu alla yumkina dhalik. Yang kedua, dia tidak mampu, lakin ukhidha ba'du sahih fayunza'u li ghaslihi. Tapi dia mengambil bahagian yang sahih, yang sihat. Maksudnya dia balut lebih daripada kawasan yang sakit tadi, yang tidak perlu, maksudnya yang tidak perlu. Jadi perbahasan kita sekarang, kalau orang dia accident, kaki dia patah dekat buku lali, contoh buku lali dia patah. Kalau dia dibalut ke kawasan mana? Balut dengan simen tu sampai ke kawasan mana dia buh? Dia buh sampai ke lutut. Dia buh sampai ke lutut. Sakit sampai ke situ. Jadi ini kadang mengambil lebih daripada had yang sahih. Kadang-kadang patah dekat ibu jari, dibalut sampai ke lutut. Ini apa kaitan? Patutnya balut di bahagian depan saja. Kecuali doktor tadi kata tak boleh balut macam tu saja, sebab nanti dia ada kaitan dengan semua. Sebab nanti dia akan gerakkan kaki dari bahagian ni, dia akan jadi kesan pada dia. Maka kalau dibalut juga sampai ke lebih daripada buku lali contohnya, sebabkan kerana patah pada dia punya buku lali, dia balut sampai lebih atas sikit daripada atas buku lali, patah ibu jari, dibalut sampai atas buku lali. Dia pakai macam pakai stokin di simen lah. Jadi
Doktor kata kalau kata dibiarkan, dibalut atas depan sahaja, nanti takut kaki di belakang ni nanti akan kesan dengan dia punya kaki dia juga. Kalau dia bergerak banyak, maka jadi bahaya. Maka dibalut semua sekali dengan simen. Maka tu dia ambil juga kawasan yang sepatutnya. Ikut dengan ilmu doktor, kita ambil juga kawasan yang sepatutnya sekarang pada waktu itu. Tapi kalau sampai ke lutut, ia lebih lah. Dia lebih daripada kawasan tersebut tidak sepatutnya. Yang ni kena, kalau kata ikut pandangannya, wajib dibuang untuk dibasuh empat kali. Ayyakuna bimawdi'it tayammum. Yang ketiga apa dia? Al-thalithu an yakuna bimawdi'it tayammum wa yumkinu mashu ma tahtahu bit-turab. Ni kalau kata dia kena pada mawdi' tayammum, ni wajib dibuang kalau kata dia dibalut di bahagian tayammum. Mana bahagian tayammum? Tangan dengan muka. Muka dibalut, tangan dibalut. Tapi boleh untuk menyampaikan mas tahtahu bit-turab. Boleh sampaikan dengan tanah, maka wajib dibuang. Tapi kalau tak boleh, kalau dia dibalut tadi memang tak boleh dah dibuka pada waktu tersebut, maka yang tu keluar daripada apa yang dibincang. Wal imkanu, maksud apa dia imkan di sini? Apa dia maksud mungkin di sini? Alla yumkin ni, al imkan di sini alla yaqafa mahzuran mimma marra. Jadi tak dibimbangi padanya akan berlaku sesuatu yang tidak elok. Fa in qafahu, kalau kata dia bimbang, lam yajibin nazam, tak wajib nazam. Maksudnya nazam maksudnya tak wajib dibuang, bal yaghsilu sahih wa yamsahu 'ala as-satiri bil ma' wa yatayammamu 'amma tahtahu. Nah, jadi dia tak wajib buang, tapi dia wajib basuh yang mana sihat, yang mana okey, dan kemudian disapu di atas satir tersebut dengan air, dan juga dia tayammam 'amma tahtahu, sapu juga di atas. Jadi kalau contoh orang tu berbalut pada kaki, contoh, balut pada kaki, dia nak ambil wudu, macam mana dia nak buat? Tayammum dulu. Tayammum sama ada sebelum ataupun selepas tu. Dia boleh pilih mana-mana pun dalam masalah. Baik. Kalau ikut tayammum al-muhdith anil alil waqta ghasli. Waqta ghasli. Ini ada ini masalah ni. Ini masalah ni. Baik, kalau kita contoh dia balut kaki sebelah, kemudian dia ambil wudu. Dia boleh pilih sama ada dia nak berwudu dulu ataupun dia nak tayammum dulu pun boleh. Kalau dia wudu dulu, selesai dia wudu dulu, terus basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh telinga apa semua. Kemudian sampai di kaki, dia nak basuh tak boleh. Saya dah buat macam mana? Maka dia sapu di atas kaki tersebut dengan air. Sapu, dan kemudian dia tayammum pula amma tahta. Tayammum dengan mana? Dibuka dengan tapak tangan lah. Dibuka dengan tangan, bukan tapak tangan. Dibuka dengan tangan untuk gantikan kaki tersebut. Dia sapu dah sebelum itu. Kaki yang kedua dia basuh macam biasa, kerana kaki kedua tak berbalut. Kalau dua-dua berbalut, sama juga macam tadi. Basuh dulu, dan kemudian dia sapu dulu, kemudian dia tayammum pula untuk kaki yang kedua. Tamam? Ya? Tak semestinya. Tak semestinya. Tak dia tunggu kering. Dia boleh lap dia betul. Baik. Tapi kalau dia balut di muka, macam mana? Dia berbalut di tangan contohnya, tangan lah. Balut di tangan. Tangan anggota tayammum. Boleh? Kalau boleh buka, wajib buka. Kerana ni anggota tayammum. Sebab kalau ambil wudu pun dia nak kena sapu atas tangan pun, dia nak kena tayammum juga. Nak tayammum kerana sekarang ni berbalut. Jadi macam mana dia nak buat? Dia nak buka tak boleh. Sebab apa? Allah yaqafa mahzuran mimma marra. Kalau dia boleh buka, fa in qafahu, kalau dia buka akan jadi bahaya. Maka lam yajib an-naz'u. Tak wajib dia buka, bal yaghsilu sahih, basuh yang sahih. Yang mana yang sahih, yang contoh dia balut sampai sini. Tangan dia pakai simen sampai sini saja. Sebahagian sini terbuka. Basuh yang dengan air. Bahagian berbalut disapu dengan air. Sapu dengan air. Kemudian dia tayammam amma tahta. Di bawah tu pula diganti dengan tayammum. Bila tayammum macam mana sekarang ni, dia tak ada tayammum juga di bawah tu. Tayammum jugalah, walaupun tidak boleh buka, tapi dia diwajibkan i'adah kata ulama. Kenapa?
Kerana tempat yang dia ganti tu pun tak boleh ganti. Cuma tengok keadaan pula. Bila yang wajib yang ada, kita akan tengok. Di bawah ni sebut apa dia? Wa yu'idu salata fi thalathi suwarin. Disuruh untuk kita mengulang semula salat pada 3 keadaan. Al-ula ay yakuna as-satiru fi a'dha'i tayammum. Sawa'un wada'ahu 'ala tuhrin am la. Tengok ni. Lepas tu kata wajib no? Wajib kita mengulang semula salat pada 3 keadaan. Kalau kata yang pertama, yang menutupi tersebut itu pada anggota tayammum. Kalau dia yang tutup itu pada anggota tayammum, sama ada diletakkan dalam keadaan suci ataupun tidak, akhadha min as-sahih syai'an am la, sama ada dia mengambil lebih daripada tempat yang sepatutnya ataupun tidak, wajibnya ada. Tamam? Jadi sebelum dia balut tangan tadi, dah ambil wuduk dah, doktor dah ambil wuduk semua, tapi berbalut di tangan yang patah. Dan tangan anggota tayammum tak wajib juga kena yang ada solat. Ikut pandangan kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i mu'tamad. Khilaful mu'tamad ada pandangan. Imam Al-Muzani kata boleh, tidak ada masalah, tidak perlu yang ada. Tamam? Pandangan tu lebih ringan sedikit kepada orang-orang yang pemalas. Rahmat. Orang tak tinggal semayang dia nanti. Kalau dia kata orang nak semayang, dia kata ada balik nanti. Berapa bulan ni saya pakai balut ni? 3 bulan balut. 3 bulan balut saya nak kena ulang balik. Oh, tihu. Ada pandangan Imam Muzani, ada sebut pandangan tersebut, ada disebut dalam kitab Taqrir As-Sadidah. Kalau kata yang tu sebaiknya syarat dia ikut yang selepas ni. Syarat yang selepas. Tapi kalau ikut yang pandangan mu'tamad, hatta kalau dia berwuduk sebelum tu pun, kalau dia balut di bahagian tayammum, iaitu muka dan tapak tangan, yang kawasan berbalut tu muka dengan tapak tangan, tetap wajib yang ada. Al-thaniyah an yakuna fi ghairi a'dha'i tayammum. Ini yang kedua, tapi dia bukan pada anggota tayammum, dibalut di kaki, dibalut di bahagian-bahagian lain. Wa ya'khudha min as-sahih zaidan 'ala qadri al-istimsak. Nampak? Dia mengambil ya'khudh min as-sahih zaidan 'ala qadri al-istimsak, lebih daripada qadar istimsak. Jadi qadar istimsak dibenarkan. Jadi sebab tu kita kata tadi, anggota yang kita balut, contohnya kaki yang patah ibu jari, tapi doktor kata qadar istimsak dia sampai ke buku lali. Bukan patah tan buku ibu jari, balut tan ibu jari dah. Lebih ibu jari, ni dah lebih dah ni. Orang kata saya, lah. Qadar istimsak ni maksudnya dia kawasan yang dilihat oleh tabib tersebut, oleh doktor tadi, bahawa tempat tadi adalah tempat untuk memegang dan juga menjaga kawasan sakit tadi, walaupun sedikit, daripada berlaku yang tidak baik. Faham? Lepas tu kadang-kadang kita tengok orang ni patah dekat ibu jari, dekat buku lali, tapi dibalut ni, diletak sampai ke lutut. Ana bagi doktor kata ni qadar istimsak ni, qadar untuk nak pegang ni anggota semua ni. Jadi itu dikira qadar istimsak lah maksudnya. Tamam? Tapi kalau doktor kata tak, sebenarnya ni tak dia bukan ittifaq pun sah. Bukan mesti sampai buku lali. Dia sampai kat tengahan betih tak apa dah. Kalau waktu tu sebut memang sampai kat tengah betih. Boleh? Itu maksudnya. Lepas tu orang tengok dia patah tangan. Dia patah tangan dekat sini, tapi dia pakai tu datang tu sampai semua orang tak boleh gerak kan. Kenapa? Kerana ni qadar istimsak dia. Betul tak? Ni qadar istimsak dia. Kenapa dia tak balut kat sini je? Balut kat sini saja, hak ni duk sakan lagi. Teruk lah yang ni. Maka sebab tu dia akan letak dia punya apa tu? Hand. Entah apa tu apa. Anduh tu lah dalam bahasa Melayu lagi senang. Anduh tu kita letak, dia letak penuh kan. Penuh, lepas tu tak bergerak. Dibalut rapat sampai ke tangan kita macam ni. Maksudnya ini istimsak semua. Itu maksud. Jadi jangan salah faham istimsak dengan maksud mesti kat tempat tu saja. Lebih kawasan tu tak boleh. Lebih ni maksudnya lebih pada qadar istimsak. Tengok, zaidan ala qadri istimsak. Boleh? Sawa'un wada'ahu ala tuhrin am la. Sama ada letakkan dengan keadaan bersih ataupun tidak. Dalam keadaan dia telah bersih ataupun tidak, maksudnya suci dengan hadas. Sebab tu kita kalau dalam perubatan ataupun kita nak menguruskan orang yang macam ni, contoh dia accident.
Dan dia tak sedap waktu tu, kita tolong wuduk kat dia. Kita nak balut badan dia dan sebagainya, nak balut anggota dia, maka ambil wuduk dulu kat dia. Masa dah bersihkan tu, kalau boleh guna air, gunakan untuk maka bersihkan juga dengan air sebenarnya. Dia akan guna iodin semua sekali untuk matikan kuman selepas guna air. Dan baru balut, sebelum tu wudukkan dia dulu. Itu cara. Jadi ni yang kedua pada an yakuna fi ghairi a'dha'i tayammum. Tadi a'dha' tayammum macam mana pun, hatta lebih ke tempat ke tak lebih tempat ke, tapi dia a'dha' tayammum lebih pada qadri istimsak, tetap kena qada, sama ada diletakkan dalam keadaan tuhur ataupun tidak. Tapi yang kedua, ay yakuna fi ghairi a'dha' tayammum wa ya'khudhu min as-sahih zaidan ala qadri al-istimsak. Jadi kalau qadri istimsak dia tadi sampai ke lutut contohnya, itu qadri istimsak khair. Tapi kalau dia qadri istimsak sampai lutut, dia pergi hentam sampai ke paha, yang tu dah lebih lah daripada had dia. Baik. Sawa'un wada'ahu ala tuhril amla, sama ada diletakkan dalam keadaan suci ataupun tidak. Yang ni pun wajib i'adah juga kalau dia ambil lebih daripada qadar istimsak. Jadi mengambil kawasan yang sihat lebih daripada qadar istimsak. Al-thalithatu an ya'khudha min as-sahih qadra al-istimsaki faqat. Tenang, dia ambil elok dah. Patah dekat dia punya buku lali, kan, dekat sendi ni, kemudian dibalut elok dah sampai ke tempat yang qadar istimsak. Berdasarkan apa yang doktor tu belajar. Dia kata ni kena balut ni, kena buh simen ni sampai ke lutut ni, sebab nanti bahaya. Maka dibalut semua kaki dia sampai ke lutut. Okey, kita ni qadar istimsak ni. Sebab dengan ilmu doktor tu ni qadar istimsak. Khair. Baik, macam mana nak buat? Kena juga qada. Kena qada kalau yada'ahu ala hadas. Kalau diletakkan tu dalam keadaan hadas, dalam keadaan dia tidak bersuci terlebih dahulu. Ini 3 keadaan yang wajib i'adah. Apa sahaja cara sekali kena i'adah kalau 3 keadaan ni. Fa in lam ya'khudh min as-sahih syai'an wa lam yakun fi a'dha'i tayammum. Tapi kalau kata dia tidak mengambil lebih daripada tempat yang sepatutnya, dan juga dia bukan pada anggota tayammum, lam tajibil i'adatu, maka tidak wajib i'adah, sawa'un wada'ahu ala tuhrin am la. Nampak? Sama ada diletakkan dalam keadaan yang suci ataupun tidak. Walaupun tak dalam suci pun tidak ada masalah, dengan syarat dia, syarat dia tidak mengambil lebih daripada tempat yang sahih, dan juga dia bukan pada tempat tayammum. Wa kadza la tajibul i'adatu idza kana fi ghairi a'dha'i tayammum. Juga tak wajib i'adah kalau kata bukan a'dha' tayammum. Wa akhadha min as-sahih qadra al-istimsaki faqat wa wada'ahu ala tuhrin. Dan kemudian dia mengambil pada tempat yang sahih tadi, tempat yang sihat tadi, qadra al-istimsak saja. Patah pada ibu jari, dibalut sampai ke atas buku lali. Kalau ni qadra al-istimsak, contoh. Kerana dia kata ni tempat untuk istimsak dia, doktor kata macam tu, ada qadar istimsak. Jangan lebih pada tu. Lebih pada tu balut sampai ke atas pada betih, maka yang ni pada waktu tersebut, kalau kata diletakkan dalam keadaan wada'u ala tuhur, kalau diletakkan dalam keadaan tidak suci, ataupun suci sekalipun, maka dia kena i'adah juga. Yang kedua, patah balik yang kedua. Jadi macam mana pun tengok balik 3. Solat dia nak kena qada tak? Sebab Syekh bagi 3 saja. Lain pada tak payah lah. Maksudnya tak payah pun, 3 je. Dia tu buat pelik, pikat kot lain-lain buat apa? Pikat 3 ni je. Siapa pun tanya soalan kat kita tentang masalah ni, tengok balik kepada 3 masalah yang pertama, yang bila wajib kita buang satir, dan kemudian tengok balik 3 masalah pertama, 3 masalah yang utama bagi masalah kena i'adah solat ataupun tidak. Tengok, dan kemudian kita kiaskan dengan masalah yang berlaku di depan kita. Faham? فهذه سورتان لا تجب فيهما الإعادة فإذا ضمت إلى الثلاث قبلها بلغت سور الساتر 5 3 فيها الإعادة واثنتان لا إعادة فيهما. Jadi 2 surah ni yang dalam perenggan ini disebut 2 surah yang mana tidak wajib padanya i'adah. Kalau digabungkan dengan 3 surah yang sebelumnya, 3
3 surah yang sebelumnya yang wajib i'adah, maka akan jadi 5 gambaran, dan 3 adalah wajib i'adah dan 2 lagi tidak wajib i'adah. Tamam? Boleh ingat? Yang pening lagi. Pening lagi ya? Pening. Kalau pening lagi minggu depan ada insya-Allah. Minggu depan kita cuba try bawa bandage. Kemudian kita try balut tengok kat orang dengan berbeza-beza. Kita balut kat orang ni macam ni, kita balut kat seorang ni macam ni. Orang ni nak buat macam mana? Orang yang kedua pula nak buat macam mana? Orang ketiga nak buat macam mana? Orang keempat buat macam mana? Nanti ingat ke saya? Kita beli bandage ni. Tak pun beli bandage satu tak apa. Beli bandage satu, kemudian balut kat orang ni dulu. Kita balut kat kepala ni. Nak buat macam mana? Cara macam mana nak sucikan tempat ni? Ada yang tak balut, mungkin dia letak plaster saja, lekat. Boleh tak nak buka? Tengok balik dengan masalah yang berlaku. Dengan practicality, insya-Allah kita akan. Wallahu a'lam. Cakap tu. Mustalah kita baca tak minggu depan? Baca. Minggu depan kita baca mustalah. Minggu depan kita start ni dulu, kita start fiqh dulu. Kita akan ulang balik bagi dengan praktikal. Kita tengok macam mana keadaan. Saya ada kitab daripada Lirboyo. Lirboyo yang dia ada letakkan surah, gambar-gambar balutan pada muka dan sebagainya. Kalau kata macam mana nak buat minggu depan, kalau kata ni, kalau saya buat main yang tu, kita tengok, ataupun saya ambil gambar, share dalam Facebook lah, dalam grup lah. Grup lebih senang untuk kita. Dia bagi gambaran tu, gambar macam mana kita nak buat bila mana berlaku satir yang di tempat sekian. Sebab masalah Jabirah ni selalu berulang, jadi kita akan pening juga lah sekarang. Kita akan jadi pening bila masalah dia berulang. Dan cuma nak kena ingat 3 tempat tu saja. 3 tempat yang wajib buka satir. Bila 3 tempat ni yang wajib buka satir, lain daripada 3 tempat ni tak wajib buka satir. Itu kena ingat. Yang kedua, 3 tempat sahaja, 3 surah saja yang wajib yang ada solat. Lain daripada 3 ni tidak wajib yang ada solat. Selesai. Ingat yang dalam Nailul Rojak ni, insya-Allah tak akan rojak kita. Tak akan rojak otak kita, insya-Allah. Nailul Rojak. Baik. Baca 3 tu 3. 3 tadi 3 yang ada. 3 tempat ni buatlah macam mana pun, kena yang ada solat. Jadi contoh orang main tanya soalan, ini termasuk dalam 113 ni. Wajib yang ada. Sebab termasuk salah satu dari 3 masalah tersebut. Yang ni tak ada 3 tu. Lepas tu dia buat pening. Tak ada 3, dah buat macam mana ni? Nak tambah lagi. Tak, cukup. Tak perlu yang ada. 3 masalah yang kena buka satir. Wajib kalau mampu. Imkan pula saya dah sebut dah. Apa dhabit imkan tersebut. Ingat. Lain daripada 3 ni, tak akan wajib, tak perlu wajib untuk buka. Tak wajib buka. Tamam? InsyaAllah. Adik tengok balik, minggu depan kita akan ni jugalah. Kita akan ulang balik insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.